Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat walafiat. Petang-petang benda begini, cuaca di sekitar Kuala Lumpur masih lagi dingin ya saudara. Saya pun dalam ketor ni, bukan ketor nak bercakap dengan anda, tapi ketor kerana suasana yang saya tak tahu nak kata apalah sekarang ni. Sejuk. Dah berapa hari dah ni. Kalau nak mandi pun, saya tengok kenapa something wrong dengan saya punya ni. Ya, saudara Amy Danish, apa khabar? Saudara Ahmad Syuhaimi. Begitu juga dengan saudara Zack, saudara Nur, Ikmar, Zuraimi, saudara Abu Samah. Khabar anda semua di sana? Kalau anda boleh bagi tahu pada saya suasana air hari hujan ke tak hujan di sana, sila bagi tahu kat saya. Saya pun tak tahu kawasan anda. Kawasan saya hari ini mendung semendung-mendungnya. Salam saudara Pak Aiman Chang, Milah Belangkon katanya daripada Johor. Cuaca panas, tapi di Kuala Lumpur, sekitar kota raya Kuala Lumpur ni sejuk, dingin saudara. Dan kalau ikut laporan malam tadi yang saya jelaskan, laporan Jabatan Kaji Cuaca, hujan ribut di beberapa negeri, terutama di Pahang, saudara. Saudara Ramli Karim, apa khabar? Waalaikumsalam. Saudara Syafiq Yusri, Lin Buncang, saudara Yusri, saudara Azali, saudara M.A. Arifin, saudara M.A. Danish, Melaka cerah, alhamdulillah. Sayulan, apa khabar? Delmira Beach, apa khabar? Orang Kelantan, ni sini panas. Di mana tu saudara? Saudara Ahmad Syuhaimi, anda di mana? Sini panas terik, air pula tak ada. Di Kedah ya saudara. Nak buat macam mana? Kita hidup ni sentiasa di menghadapi masalah demi masalah dan sebagainya. Hari ni saya petang ni anda makan kuih apa? Saya makan goreng pisang. Itulah yang ada saya. Orang Kuala Lumpur ni dia duduk Kuala Lumpur tak ada buat apa, makan goreng pisang aja lah yang ada saya. Goreng pisang, ada juga tadi cucuk keria. Cucuk keria yang saya tak suka sebab dia punya sera gula tu gula putih. Saya lebih suka makan kalau cucuk cucuk keria. Cucuk keria tu daripada ubi keledik. Itu macam donat lah saudara, donat Melayu. Bila bercakap soal kuih-kuih muih ni, cuma saya agak merasa hairan. Kenapakah kuih-kuih Melayu sekarang ni harganya semakin naik dan meningkat? Lebih-lebih lagi kalau ia dijual di pasar-pasar tani. Ini saya nak bercakap, mungkin anda marah dengan saya, terpulang pada anda ya saudara. Tapi saya melihat bahawa kuih-kuih yang diadun, yang dimasak, yang dijual oleh warga kita di kawasan luar bandar, di kawasan desa, dia ada kamsinnya. Zaman saya kecil-kecil dulu saudara, kalau arwah ibu saya buat kuih, buat nasi lemak ke ataupun kuih ketayap, kuih koci dan sebagainya, kuih-kuih itu harganya 5 sen. Dia jualan dia ada kamsin dia potongannya. Kalau RM1 dia cuma ambil 10 sen saja kedai tu. Jadi artinya, tapi sekarang ini saudara, kalau kuih 30 sen tapi dijual di pasar tani sampai RM1, RM1.50, berganda-ganda. Saya melihat bahawa ini bukanlah satu benda yang baik untuk perusahaan ataupun usaha-usaha tani kita. Dan ada juga macam berlaku di Putra Heights dalam seminggu 2 lepas, dia dekat kawasan pasar tani tu, ini di bawah farma. Dia buat kemah. Rupanya kemah-kemah pasar tani ni ada kontraktornya. Jadi kontraktornya tiba-tiba satu hari tu kontraktornya tak ada. Jadi orang yang berniaga buat kedai makan apa semua tu tak boleh nak berjaja pada hari itu. Itu keadaannya. Jadi warga farmer kena fikir elok-elok bagaimana kita nak memajukan usaha tani orang kampung untuk buat kuih muih. Kuih muih sekarang ni mahal saudara. Saya pun tak tahu kenapa jadi begitu. Mungkin harga barang menaik, tapi saya tidak yakin harga barang naik sebab saya difahamkan. Contoh saya katakan, seketul kuih koci ambil daripada rumah makcik Bedah ke makcik Kiah ke, harganya 20 sen, tetapi dijual di pasar tani sampai RM1. Jadi artinya kita tidak membantu untuk memasarkan perusahaan kuih-kuih muih yang diusahakan oleh orang kampung kita. Itu keadaannya saudara.
saya haraplah kalau boleh, ini pun ni saya nak bagi tahulah pada Abang Mat Sabu ni, dah dapat Tok Sri ni, Tok Mamat kena tengok juga ni. Pasar tani sepatutnya digunakan untuk memajukan pasaran warga desa. Kalau mereka ada kebun keledek, jadi ubi keledek itu akan dijual di situ. Tentulah harganya lebih murah, tetapi harga kuih muih orang Melayu lebih mahal daripada kuih muih yang jual di kedai-kedai. Ini masalah kuih. Jadi saya merasakan kita mempunyai ramai pelancong-pelancong datang. Mereka juga nak menikmati kuih muih hasil daripada negara kita. Tapi kalau dah mahal macam mana saudara? Harga tepung dan telur ayam mahal. Saya ulang. Saya melihat bukan dia punca, sebab yang diusahakan oleh Makcik Bedah, Makcik Kia harganya 20 sen 30 sen. Tetapi bila masuk di pasar tani, kamsennya ataupun komisionnya tinggi sangat. Saudara, jadi kadang begini Bamat Sabu kena tengoklah. Jangan pula kena ikut. Kalau yang buat tu dari mana? Rumah ni rumah Makcik Kia. Makcik Kia buat apa? Makcik Kia buat kuih ketayak misalnya. Berapa Makcik Kia jual? Makcik Kia jual 20 sen. Jadi janganlah sampai jual dekat tempat pasar tani itu hanya kerana ada plastik, bungkusan plastik saja. Sekarang saya seriau kerana kita akan menghadapi musim bulan puasa. Berganda-ganda lagi naik harganya. Kuih mahal, tiada apa ni, saudara, kuih mahal. Bila ni saudara Amy Dennis, kuih mahal, tapi bila bila berinti terlalu sedikit. Jadi maksudnya saudara, kenapa nak kita jual mahal-mahal? Sedangkan dia ambil daripada makcik Limah kat rumah, harganya dalam 30 sen. Jadi saya haraplah, nak berniaga tu boleh, bukan tak boleh berniaga. Nak untung boleh, tapi janganlah berlebih-lebihan sehingga orang nak beli pun akhirnya kuih tu orang tak beli. Itu keadaannya, saya kata saudara. Okey? Saudara minum kuih apa ke ni saudara? Makan kuih apa ke ni? Saudara pok mi malam nanti. Cerita politik malam pok mi. Saya pok tu saya tak tahulah. Ini cerita-cerita politik ni bukan waktu petang. Petang-petang begini kita mengimbau masa silam. Dan hari ini saudara, saya nak bercakap sebab semalam ada teman-teman kita minta saya membuat ulasan tentang lagu-lagu. Cuma hari ini saya nak bercakap soal filem. Saudara, sebab latar belakang saya juga pernah menjadi wartawan hiburan, saudara. Dan saya melihat bagaimana kebangkitan filem-filem. Dulu sekitar tahun bila usai saja Perang Dunia Kedua, Shaw Brothers dan Cathay Chris di Singapura, saya berkesempatan pergi bertandang ke Jalan Ampas dan juga Jalan Bontik, tak silap saya. Dia ada dua, satu studio Jalan Ampas dan satu lagi studio Cathay Chris. Tapi kebanyakan filem-filem Melayu dihasilkan di Jalan Ampas, iaitu apabila Allahyarham Tan Sri P. Ramlee menerbitkan, bukan hanya menerbitkan, tapi penerbitnya adalah Ranan Shaw. Saya tengok juga baru-baru ni ada anak Tan Sri P. Ramlee, dia kata kalau boleh honorium untuk filem-filem yang dihasilkan oleh Allahyarham P. Ramlee itu yang masih ditonton, kalau boleh fikir-fikirlah, sebab anak dia masih lagi dalam kesulitan kehidupan. Secara begitulah untuk nasibnya seniman-seniman kita. Tetapi berbalik kepada di jalan di studio Ranan Shaw dulu, saudara, filem-filem Jalan Ampas, silap saya. Filem-filem selalunya dipengaruhi oleh daripada India. A.B. Bapat lah, Rajendra, mereka lah datang daripada India membangunkan industri perfilman di Singapura. Kalau kita lihat saudara, ini di India sendiri ataupun panggil Bollywood. Di India tu sebenarnya banyak orang tak tahu, dia sebulan dia menghasilkan satu filem. Waktu saya pergi ke Moskow, saudara, saya melihat bagaimana warga di Moskova ataupun Moskow, mereka begitu teruja menonton filem-filem yang dihasilkan daripada India, daripada Hollywood, ada Bollywood, filem India pun. Begitu juga filem-filem dalam bahasa Tamil, filem-filem Hindustan, dan filem-filem India ni, saudara, Hindi ni, filem-filem Hindustan ni, dia melalui banyak evolusi.
daripada zaman MGR, bawa pula kepada zaman ini Dharmendra. Sebenar-benarnya saudara, saya nak bagi bukan petua ya. Saya cuba saudara tonton filem-filem India. Sebenarnya mereka bermain dengan mata. Kejayaan filem-filem India bermain dengan kata-kata dan bermain dengan mata serta lagu. Sebab itu kalau saudara lihat filem-filem India ni penghasilan, sama ada Shah Rukh Khan ke, Amitabh Bachchan ke, Dharmendra, termasuklah dia punya filem-filem siapa ke, banyaklah pelakon-pelakonnya. Apa ni, saudara Jamaluddin dia kata sekarang pun dah 50 satu. Itu kuih. Kita dah langsai isu kuih. Saya harapkanlah kalau boleh harga kuih-kuih ni, penjual-penjual kuih yang mengambil komisen tu kurang-kurangkanlah dia punya dalal ataupun komisen ataupun bahasa orang Perak panggil kamsennya. Baik, kembali pada filem. Kebanyakan filem-filem yang dihasilkan oleh Bollywood, pengarahnya akan melihat memokuskan kameranya kepada mata. Sebenarnya watak-watak pelakon-pelakon di India, mereka banyak bermain dengan mata. Mata di India, mata pelakon-pelakon India inilah yang menterjemahkan. Kalau dia marah, macam mana keadaan matanya. Kalau dia sayu, macam mana matanya. Kalau dia sedih, macam mana matanya. Kalau dia bercinta, bagaimana matanya. Mereka bermain dengan mata. Saya melihat balik pada negara kita, selepasnya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dan Ranan Shaw menutup industri filemnya di Singapura. Selepas Malaysia berpisah dengan Singapura sekitar tahun 1964, maka kita membuka filem di Ulu Kelab, itu studio filem Melayu, tapi tidak mencapai kejayaan. Kenapa? Kerana filem-filem waktu itu dia tidak dapat menterjemahkan apa kehendak penonton. Cuma revolusi filem Melayu kita ini bermula apabila Daddy M. Burhan menerbitkan Sabah Filem. Sebenarnya saudara, bila ketiadaan P. Ramlee dalam industri filem, bukan tak ada saudara. Bila kelompokan itu berlaku, tak banyak filem-filem yang dihasilkan oleh Allahyarham P. Ramlee, maka dunia filem Melayu malap. Dan ia juga berlaku di Indonesia. Tetapi filem di Indonesia bangkit apabila wujudnya pelakon-pelakon seperti Diki Zulkarnain dengan Si Pitung, kalau anda ingat. Kemudian banyak macam-macam filem lah. Adanya Rima Melati, adanya ramailah nama-nama tu, kadang-kadang saya lupa juga saudara. Ya, Studio Merdeka, saudara Rajesh Shah Daniel. Memang betul, Studio Merdeka tidak dapat menggarap filem-filem tambahan pula. Waktu itu sudah pun ada filem yang berwarna. Saudara, filem ini sebenarnya mempengaruhi masyarakat. Banyak orang tidak tahu, sebenarnya melalui filem itulah juga yang mempengaruhi masyarakat. Kita mempunyai stesen TV yang banyak, maka adalah Cinematron. Tetapi filem sebenar-benarnya, kalau saudara tonton macam baru-baru ni terbitan Dr. Yusuf Aslam, filem Mat Kilau, memang ada sambutan. Di dunia barat pun, walaupun mereka maju ke depan dengan dunia teknologi sebagainya, filem masih dihasilkan. Barry Prima, saudara Rajesh Shah, saudara minat Barry Prima ni, selalunya filem-filem yang mempergayakan lelaki. Tetapi mereka gagal untuk menterjemahkan filem itu melalui mata. Sebab itu saudara lihatlah, tontonlah filem-filem luaran Indonesia ataupun filem Malaysia ini. Kita tidak bermain dengan mata, tetapi filem-filem Hindi ataupun Hindustan ni, kebanyakan mereka bermain dengan mata. Jadi saya haraplah teman-teman yang nak jadi produser filem, fikirkanlah. Dan juga seni kata ataupun kata-kata yang diutarakan dalam filem itu mestilah menyentuh hati dan perasaan. Saya bagi contoh, saudara, bukanlah saya menghayati, tidak. Dalam filem Kabi Gushi Kabi Gam, filem yang dihasilkan di India, saudara, pelakonnya Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, ramai lagi. Tetapi bila Amitabh Bachchan bercakap cerita tentang dia sebagai bapa, dia fokus pada mata. Mata itulah yang menciptakan segala-galanya, ya.
Saudara Azlin Abdullah, tak boleh saudara, jangan cerita pasal politik. Ini Mak Sakau apa benda ni saudara. Kita bercakap soal filem, anda cakap cerita soal Mak Sakau. Saya kata Mak Kilau saudara. Jadi saya petang-petang begini sambil minum kuih, saya ingin mengajak anda untuk menghayati kenapa filem-filem Hindustan tu lebih maju, lebih banyak mencakup hati dan perasaan kita apabila fokus kamera itu diletakkan pada mata. Filem Kabhi Khushi Kabhie Gham, cerita mudah. Cerita bapa dia orang kaya, anaknya pun kaya, tapi jatuh cinta dengan rakyat marhain. Tapi akhirnya ini kehendak anak-anak itu mengatasi kehendak ibu bapa. Itu saja dia punya moral cerita. Tetapi cara mereka berlakon, cara mereka berlakon melihat dari segi mata, memang mencakupi perasaan. Tambah pula lagi terhias dengan lagu-lagu. Jadi saudara Raja Shah, favorite Benjamin S, Daddy Mazwar, penyanyi Tempe Barry Prema tu pernah bergabung dengan Saleh Yaakob. Benar. Jadi industri filem di negara kita ni yang membawa perubahannya adalah Daddy M. Burhan. Daddy M. Burhan daripada Sabah Filem. Banyaklah filem-filem Si Badul, filem ini Saing. Banyak, adalah 5-6 filem yang dihasilkan oleh Daddy M. Burhan melalui pelbagai pengarah, M. Amin dan sebagainya. Tetapi dia tidak dapat mencapai jualan sebagaimana sekarang ini macam filem Mak Kilau. Kenapa? Kerana pertama tekniknya. Yang kedua, kerana saya katakan bahawa kalau tengok filem Mak Kilau, cuba lihat pelakon-pelakon itu, kamera ada fokus kepada wajah, muka dan mata. Mata pelakon yang melakonkan watak sebagai Mak Kilau tu, bila dia marah, dia tunjuk, dia garang. Itulah kehebatan filem sebenarnya saudara. Dan filem, ini saya nak beritahu saudara, ia mempengaruhi masyarakat. Sebab itu waktu saya pernah bertandang ke negara Indonesia, saya pernah bertanya dengan Soeharto. Itu Allahyarham Pak Soeharto sebagai Presiden Indonesia yang begitu mantap kekuasaannya. Saya tanya kenapa tidak terdapat banyak filem-filem daripada Amerika yang masuk ke negara Indonesia. Beliau mengatakan bahawa warga filem Indonesia meletakkan syarat. Mereka kalau boleh tak mahu mengundang filem-filem dari luar itu masuk kerana ini boleh mempengaruhi masyarakatnya. Memang filem memang cepat mempengaruhi masyarakat. Jadi sebagai contoh, dia kata sampai kerajaan Amerika meletakkan syarat Indonesia tidak mengeluarkan kacang soya saudara, tapi makanan utama mereka tempe yang asasnya kacang soya yang diimport dari Amerika. Amerika kata kalau nak beli kacang soya daripada kami, kena bawa sekali dengan filem. Begitulah pentingnya mereka mau masuk, banyak kena berguru. Saudara Raja. Jadi mereka membawa masuk filem ini ke Indonesia. Akhirnya setelah Indonesia terpaksa menerima syarat yang diletakkan oleh Amerika, kalau nak beli banyak kacang soya daripada Amerika, maka kena bawa juga sekali masuk filem. Itulah keadaannya saudara. Dan berbalik pada filem di negara kita ini, selepas Daddy M. Burhan, terdapat juga pengarah filem kita, itu Allahyarham Tan Sri Jin Samsudin. Dia juga menghasilkan filem yang berwarna. Filem di Merdeka Studio tu dia tak ada, dia cuma hitam putih. Sebenarnya kalaulah filem itu dapat dilahirkan dengan hitam putih, mungkin sambutannya agak menarik juga saudara. Tetapi waktu itu Allahyarham P. Ramlee mengarahkan filem, dia cuma merasakan kekuatannya pada jalan cerita. Jalan cerita yang menimbulkan pengajaran. Tetapi dia tidak bermain dengan kamera, dia tak bermain dengan sudut mata, lakonan. Kita tengoklah filem-filem dia, memang seronok cerita dia. Tapi alangkah lebih baik kalau dia dapat memfokuskan bagaimana filem-filem di India, Bollywood. Dan hari ini saya lihat Hollywood sendiri di Amerika, mereka telah membuat kajian bahawa kebanyakan filem-filem yang dihasilkan oleh Hollywood juga sudah mula menggunakan kamera itu menangkap ke arah mata. Jadi secara retinya filem ini adalah pertemuan dua, iaitu panca indera mata dengan pelakon dengan kita. Itu bab filem. Di samping itu saudara Raja Daniel dia minta saya juga menyatakan tentang evolusi muzik.
Saya nak beritahu pada saudara, maafkan saya kalau saya punya kajian ini salah. Ini kajian saya duduk seorang tengok satu-satu, saya cuba menghayati. Saya melihat musiknya, mungkin besok kita akan ulah lagi dan sebagainya. Banyak saudara Raja Shah dia muzik pula negara-negara yang miskin. Banyak orang tak tahu ni. Negara-negara yang miskin seringkali ini kalau alunan muziknya mesti ada seruling. Bagi negara-negara yang dah maju, mereka tidak lagi meletakkan seruling itu sebagai ini alat utama. Contoh macam Amerika, mereka sudah pun bermain dengan muzik pop lah, muzik itu, muzik ini yang rancak saudara. Tak ada lagi seruling. Tetapi bagi negara-negara yang miskin, sama ada di Mexico misalnya, dia punya tiupan seruling menggunakan bambu tu. Saudara, cukup menyayat hati. Dan kita di India, kerana rakyatnya ramai miskin, sebab itu tiap-tiap filem India mesti ada elemen muzik menggunakan seruling ataupun flute. Jadi negara yang miskin, rakyatnya merintih, lebih berminat mendengar seruling. Begitu juga di Indonesia, mesti ada seruling. Kalau tak ada seruling macam tak lengkap. Dan kita di Melaya ni, di Malaysia ini saudara, juga kalau rakyatnya tu masih lagi ramai yang marhainya, yang tidak kaya raya, muzik yang ada seruling itu lebih cepat menangkap hati dan perasaan. Jadi saudara, kita bercakap soal filem, kita bercakap soal muzik, dan saya belum lagi nak buat kajian tentang bagaimana daripada zaman Beatles bawa kepada zaman pop ye-ye. Pop ye-ye inilah yang menenggelamkan seniman agung kita, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Tak ada lagi. Dulu saya kalau dengar lagu-lagu P. Ramlee banyak mendayu-dayu. Tapi bila dah datang pop ye-ye, maka wajah masyarakat itu juga berubah. Dia kata, Raja, apa hubung kait muzik Melayu asli dangdut dengan sufi dan qasidah? Muzik dangdut itu rasa, cita rasa daripada warga yang memang saya kata dibaluti oleh kemiskinan. Dia mendayu-dayu. Berbeza dengan qasidah. Qasidah ini dibawa daripada negara Arab. Mereka bercerita tentang ketuhanan, berdakwah. Dan kita ada pengubah-pengubah lagu yang sebenarnya mereka berdakwah. Saya bagi contoh saudara Marzuki, tak silap saya, daripada satu kumpulan Tuhanku cahayamu. Lagu-lagu ini adalah lagu-lagu yang berlatar belakangkan tentang pemujaan terhadap Allah SWT. Ini cara berdakwah. Dan antara pemuzik-pemuzik ataupun ahli muzik yang banyak berusaha untuk berdakwah, saya melihat mungkin beliau ada aliran pemikirannya sebenarnya mau berdakwah itu saudara M. Nasir. Cuma M. Nasir memodernkan alunan muzik itu daripada kasidah, daripada gunakan gambus, dia ubah kepada popular. Sebab itu kebanyakan lagu-lagu M. Nasir, kalau saudara tengok, kalau saya dengar, tanya sama itu hud-hud. Yang datang 30, yang satu itu dah sampai. Dia punya lagu-lagu itu digabungkan tentang pendakwahan untuk agama saya. Siang jangan dengar live ni katanya, ke lapangan masa nak dengar kejap lah, dia kata saudara Osma. Siang dia kata jangan dengar live saya sebab tak ada cerita pasal politik. Benar. Saudara Man Syarim dia kau Pratasa dia lagu-lagu masyarakat. Lagu-lagu masyarakat yang dihiasi dengan pantun. Saudara Abdul ya, Zubair Ali juga banyak mengubah lagu-lagu yang bercorak keagamaan. Saudara, saya betul lah tanya sama Hud itu, memang itu jelas. Banyak lagu-lagu M. Nasir ini ada sebenarnya saudara, lagu-lagu yang kalau ada dia punya ketuhanan itu dia kekal. Berbeza dengan lagu-lagu yang apa ini orang kata seimbang lalu saja.
dengar seronok, tapi sekejap dia tak mampu kekal. Tetapi di Indonesia dangdut mereka menggunakan seruling. Seruling itu ada dangdut ni ada satu ni rentak ni ada ke pelbagai rentak saudara. Berbalik pada filem sekali lagi saya katakan, ini kita cerita tentang hiburan lah saudara untuk petang-petang begini. Untuk anda yang tengok filem, yang dengar muzik di rumah, apa yang saya nyatakan ini adalah Saudara Zubir Ali hebat, ya Saudara Pradana Shah benar. Sebabnya bila anda duduk seorang rumah, lagu juga berperanan mengimbau masa silam. Ini kehebatan lagu yang saya rasa diilham. Ilham ini bukan datang begitu saja. Yang dititipkan dalam pemikiran pengubah-pengubah lagu ini, maka mereka mengubah seni kata yang indah-indah dan mempunyai banyak sindiran. Begitu juga dengan filem. Filem-filem Allahyarham P. Ramlee kebanyakannya adalah filem masyarakat. Bagaimana Allahyarham mengkritik masyarakat yang mendewakan antara istana dengan rakyat biasa. Sebab itu dia kata darah biru dan darah merah dan sebagainya. Apa filem antara dua darjat. Saudara, begitu juga Allahyarham P. Ramlee menyindir masyarakat kita yang selepas musim perang sudah pun merubah, meletakkan kebendaan mengatasi segala-galanya. Sebab dia kata dunia. Dalam filem Bujang Lapuk ke Seniman Belanja Lapuk, tak silap saya, ada gambar, ada babak di mana P. Ramlee akhirnya terpaksa jadi tukang cuci pinggan mangkuk di kedai, dan akhirnya terpaksa gadai dia punya seluar balik dengan copan camping. Filem tak silap saya Seniman Bujang Lapuk maksudnya, ataupun Bujang Lapuk. Jadi dia menyindir masyarakat. Kebanyakan filem-filem P. Ramlee adalah berbentuk sindiran dan memberi pengajaran. Sebab itu kita bila menonton filem P. Ramlee, kita seronok menghayatinya. Berbeza dengan filem-filem daripada India adalah tentang keperitan rakyatnya, kesusahan rakyatnya, budaya korupsi yang ada dalam politik di India begitu menebal. Seseorang yang menguasai politik, dia boleh lakukan apa saja. Sama ada orang tu polis ke apa pun, berada di bawah kuku kepada orang politik itu di India. Sebab itu akan lahirnya pemberontakan. Jangan lupa saudara, India tidak lari daripada pemberontakan kerana masalah antara India dengan Pakistan. Sebab itu lahir filem-filem Dilfil Hindustani. Saya tengok filem tu saudara, saya cuba buat kenapa filem ini dihadirkan. Kenapa filem ini diwujudkan? Kenapa cerita ini disongsong sebegitu rupa? Saudara, sebab mereka mahu mengajak, mempengaruhi masyarakat, rakyatnya. Pertama sekali, di India, dua perkara yang saya ada lupa saya nak tegaskan pada anda. Filem-filem India akan melontarkan fikiran dan juga memohon supaya setiap mereka yang menonton filem itu pertama sekali cintakan negara mereka. Kecintaan pada negara itu mengatasi segala-galanya. Daripada filem Sanggam pun saudara tengok, I'll come back, kata ni pelakon itu. Dia berperang. Okey? Dan dalam campuran film Hindustani, selamatkan negara kita dari kebobrokan, korupsi dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, banyak orang terlupa. Inilah rupanya masyarakat India sebenar-benarnya. Di India lah saudara, bukan di sini. Di India, pemutus kata adalah ibu. The mother. Ibu itu adalah pemutus pada segala persoalan. Nak kahwin pun mesti tanya ibu dia. Kalau ibu dia kata tak setuju, tak setuju. Dan kecintaan mereka pada ibu mengatasi segala-galanya. Sebab itu kalau saya tonton filem Hindustan, jangan lupa mereka akan melonjakkan budaya kecintaan pada ibu mereka. Saudara Akmal Saleh, Ketua Pemuda. Ini waktu malam saya bab-bab politik ni, jangan berkempen sekarang ni. Saya bercakap sekarang ni, saya berkempen tentang filem Hindustan, filem Melayu, filem Indonesia. Tetapi filem-filem yang dihasilkan di Thailand misalnya, mereka ada sebenarnya masyarakat yang tertekan. Itu gambaran masyarakatnya tertekan. Sebab itu filem-filem mereka akan melihat pemberontakan. Mesti jadi heroin. Mesti ada satu orang yang akan bangkit. Apa nama tu, macam dia punya hebatnya. Dia bila dia bertarung dengan tangan kosong pun dia mampu untuk mempertahankan dirinya. Itu filem-filem yang dihasilkan oleh negara Thailand.
dengan budaya tomoynya, tumbuknya dan sebagainya. Ini tidak ada dalam budaya filem Melayu. Hari ini saya lihat skop production, itu saudara Datuk Yusof Aslam, sahabat saya, dia menghasilkan filem-filem yang cuba untuk meletakkan teknik. Kebanyakan filem-filem hari ini yang dihasilkan oleh anak Datuk Yusof Aslam, itu saudara Samsul Yusof ni, Soy tu, dia banyak menggunakan teknik. Teknik inilah yang dulu mula-mula filem, kalau saya ingat filem Datuk Yusof Aslam yang mula-mula sekali adalah bila dia bakarnya kereta. Orang ingat itu besarnya pelaburan. Sebenarnya kereta-kereta buruk cari mana-mana pun dia balik, maka itu digunakan sebagai daya tarikan. Jadi kalau saudara melihat, nonton filem-filem macam KL Gangster, Kisah Abang Long Fadil dan sebagainya, ini menggambarkan menggunakan teknik. Teknik disertai juga dengan efek. Tetapi bagi saya melihat filem-filem sebenar sebegitu, apakah kita akan membentuk masyarakat kita yang berbudaya sedemikian? Budaya Abang Long, maka timbullah pula orang politik kita gelar sebagai Abang Long. Jadi sebenar-benarnya saya lebih suka menonton filem-filem yang ada kemanusiaan. Macam filem yang dihasilkan oleh Bollywood pun saya tengok, macam Kabhi Khushi Kabhie Gham, macam filem Mohabbatin. Ini disusuli dengan lagu-lagu yang menggambarkan kemiskinan sebenarnya saya. Mereka cuba berselindung di sebalik filem untuk menutup penderitaan rakyatnya. Dan kebanyakan filem-filem di Bollywood ni dia sebenarnya tak ada pun budaya itu dalam masyarakat India. Kalau saya lihat pesta kahwinnya, pesta itu, pesta ini, tak ada sebenarnya. Ada tu adalah, tapi bukan sebagaimana yang digambarkan dalam filem. Kalau saya lihat tengok. Tetapi dia tidak lupa daripada ketuhanan, iaitu mereka akan ada gambar ini pelakonnya sentiasa akan pergi ke kuil. Kemudian yang kedua, mereka akan menyantuni tentang negara mereka. Macam film Hindustani, banyaklah filem-filem lain yang saya ingatlah secara dah tua ni, lupa juga. Yang ketiga adalah Ibu. Secara seli dia kata, lu ada cerita, lupa nama tajuk. Pelakonnya Raja Azura dan Rusdi Ramli. Sedap tengok pertarungan. Soal pertarungan, saya lihat yang terbaik yang pernah dihasilkan saat ini sebenar-benarnya saya dalam pencak silat dan sebagainya. Saya lihat dalam filem dari Indonesia adalah Si Pitung. Si Pitung 1, Si Pitung 2, bagaimana mereka memberontak, mencapai kemerdekaan, melakukan babi runcing dan sebagainya. Tetapi kita di Malaysia ini, filem yang saya harus memberi penghormatan kepada ini Samsul, itu filem Mat Kilau. Memang filem itu menyentuh perasaan kita. Kemudian Langkah Suka, ada filem-filem sejarah, tapi filem-filem sejarah ni tidak hidup saudara. Contohnya filem Tenda Putra yang menggambarkan kehidupan, realiti sebenar kehidupan almarhum Tun Razak apa semua saudara. Tetapi tidak diadun begitu menarik. Jadi filem itu akhirnya begitu saja. Sebenarnya kalau kita menghayati jalan cerita, kata-kata, bagaimana pemimpin masa lalu membina rakyatnya, kita terasa kehilangan. Tapi sekadar itu sajalah yang saya dapat lihat dari segi filem. Dev Anand jadi pujaan saudara Man. Dev Anand dia sebenarnya juga saudara di India, pelakon dia tak boleh menyanyi. Dia akan menggunakan suara orang lain yang mirip suara dia. Dan sebab ini yang dilakukan sewaktu filem di Singapura. Cuma pelakon yang boleh menyanyi adalah Allahyarham Seniman P. Ramlee. Yang lain-lain dulu kalau kita dengar suara macam-macam, Kuswadinata ke lagu tapi penyanyi orang lain. Itu yang dilakukan di India. Jadi kerana dulu filem-filem Melayu dulu pengarahnya datang daripada India. Jadi pelakon-pelakon ceritanya pun lebih kurang sama aja. Cerita India mudah. Kalau saudara tonton filem Hindustan, buat baik dapat baik, buat jahat balasannya jahat. Dan tidak ada kejahatan yang akan berjaya memenangi dalam sesuatu pertempuran. Itu yang jelas ditonjolkan oleh filem India. Berbeza dengan filem-filem Amerika. Filem-filem Amerika kadang-kadang kejahatan itu mencapai kejayaan. Sama ada dia gunakan elemen-elemen teknik, ke filem, macam-macam filem lah kita tengok saudara.
mereka banyak bermain berkhayal. Sesuatu benda yang perlu kita lihat, filem-filem yang datang daripada Hollywood adalah filem-filem untuk masa depan. Sebagai contoh, kalau saya melihat filem James Bond. James Bond sudah pun dalam filem apa, World Is Not Enough, saya tak silap saya. Filem itu sudah pun menjelaskan bahawa dunia ini boleh jadi kelam kabut hanya kerana media sosial. Penggunaan laptop, penggunaan cellphone ataupun telefon bimbit ini dalam filem James Bond sudah ada. Itu keadaannya. Tapi sekarang ini sudah jadi realiti. Artinya kalau saudara nak melihat pemikiran akan datang, tontonlah filem-filem daripada Hollywood. Kerana itu adalah pemikiran saintis-saintis mereka untuk melihat masa depan. Hollywood cerita tentang naik ke bulan, Hollywood cerita pasal Planet Marek, Hollywood cerita tentang Rambo dan sebagainya. Tetapi filem Melayu kita ni, itulah kelemahan kita. Kita hanya cerita masyarakat setempat dan tidak dapat dikongsi untuk dunia. Indonesia sudah pun meneroka untuk lebih ke hadapan dalam menerbitkan filem-filem yang bersejarah dan sebagainya. Saya mengharapkan agar pencerita punca walaupun marah menu rahmat jangan cerita pasal politik, kita cerita pasal filem saudara. Jadi saya rasa petang-petang begini sambil kita duduk menung-menung, kita bercerita tentang filem Melayu, bezanya filem Thailand, bezanya filem Inggris dan juga filem Hindustan. Tetapi satu perkara lagi saudara, filem-filem yang dihasilkan daripada Hong Kong, dia tidak boleh lepas daripada perjudian. Sama ada perjudian dalam kehidupan, perjudian perniagaan, sama ada kungfu pun ada elemen perjudiannya, apatah lagi macam King of Gambler. Itu mereka merangka masa depan yang sesuatu yang tidak pasti. Kalau anda nak melihat pemikiran warga ini Amerika akan datang, tonton filem Amerika. Kalau anda mau melihat tentang rintih kehidupan, kepedihan rakyat, lihatlah filem-filem Hindustan. Kebanyakannya dia akan menggambarkan yang kaya dengan yang miskin. Terlalu berbeza. Yang kaya ada istana sebesar-besarnya, yang miskin itu duduk melarat. Dan selalunya perjuangan itu dimulakan oleh orang yang miskin. Sama ada dia miskin, dia menggunakan cinta dan menggamit cinta orang kaya. Akhirnya yang kaya kalah kepada kecintaan. Artinya saya nak bercinta, tontonlah filem-filem daripada India. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.